Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Sekali lagi syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi dipanjangkan umur, dilanjutkan usia. Dipilih pada malam ini sama-sama dapat hadir salat maghrib secara berjemaah dan duduk dalam majlis ilmu, majlis maghfirah. Jadi alhamdulillah malam ini Al-Fadil Tuan Imam, sahabat saya ni Ustaz Syukri jemput untuk berkongsi dengan hadirin di sini. Tajuk berkenaan dengan maksud hidup kita. Maksud hidup kita ni semua sudah umum dah hadir. Seperti mana yang dipesankan pada tiap kali hari Jumaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini maksud hidup. Wahai yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Jangan mati. Jangan mati malaikat dalam keadaan kita ni muslimun. Muslimun ni maksud dia tunduk dia patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Skema cukup asas. Allah Taala bagi tahu jangan mati. Malaikat dalam keadaan kita ni tunduk dia patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dalam usaha untuk jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang patuh. Muslim ni orang yang tunduk, orang yang patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Dan qadiyah kita, masalah kita ni di dunia yang sementara ni sebenarnya musuh kita iblis, syaitan, usaha supaya kita mati dalam keadaan kita tidak tunduk dia patuh pada Allah. Sebab tu pesanan hari Jumaat dijadikan wajib, rukun, supaya bertakwa pada Allah SWT, dia supaya kita jadi orang Muslim. Bahkan Nabiullah, millah kita, Nabi Ibrahim AS, akhir hidup dia, bila Allah Ta'ala perintah dia bina Kaabah, Allah SWT gambarkan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Nabi Ibrahim doa apa dia bila Allah Ta'ala perintah dia bina Kaabah dengan Nabiullah Ismail AS. Dalam proses bina Kaabah tu, pertama minta dengan Allah Ta'ala biar terima. Ini asas dalam doa kita. Ini jangan lupa. Doa ketika mana kita melaksanakan perintah Allah, masa mari masjid, duduk dalam masjid, pertama sekali minta Allah Ta'ala terima kita. Terima kita jadi hamba yang soleh. Yang kedua, tengok Rabbana waja'alna muslimain. Ya Allah, jadikanlah kami ni dua orang yang mana tunduk dia patuh pada kami. Ini akhir doa Nabi Ibrahim. Selepas dia berhadapan dengan kaum dia berpuluh-puluh tahun. Selepas Nabiullah Ismail telah besar, minta dengan Allah jadikan muslimain. Kemudian minta juga daripada zuriatan muslimatan lak. Minta zuriat yang mana muslimatan lak. Sebab payah, ringkas ya bunyi, tapi ini masalah. Nak tunduk dia patuh hanya pada Allah SWT, kerana perintah Allah. Bukan semata-mata ma'rifatullah, bukan semata-mata kenal Allah. Sebab tu Allah Ta'ala beritahu, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak jadikan manusia dan jin malaikat untuk taat pada Allah SWT, untuk beribadat pada Allah SWT. Ibadat ni taat. Ada orang yang kenal Allah tapi dia tidak tunduk pada Allah SWT. Iblis dia kenal pada Allah tapi tidak tunduk pada Allah SWT. Kesilapan dia tu, itulah kesilapan yang mana dia usaha supaya kita buat. Sebab tu dalam Quran berulang perkara yang sama. Dalam Quran sentiasa berulang bagi tahu pada kita tentang kisah berkenaan dengan malaikat yang Allah Ta'ala perintahkan supaya sujud pada Nabi Adam. Berkali-kali, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Allah Ta'ala bagi tahu. Ini bukan perkara enteng. Bila Quran berulang-ulang sebut, ini perkara yang sangat besar. Allah Ta'ala bagi tahu dua golongan yang kita kena contohi, iaitu para malaikat. Allah Ta'ala kata, ingatlah berkali-kali Allah Ta'ala bagi tahu ketika mana kami perintah pada malaikat supaya sujud pada Nabi Adam. Mereka semua sujud, kecuali iblis tak sujud. Kecuali iblis tak sujud, enggan, tak sujud, tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi ada satu pokok yang larangan, kita ni banyak pokok.
Tapi kita langgar banyak. Sebab tu qadiyah kita ni benda yang mana? Benda yang sangat besar. Benda yang sangat besar. Sebab tu perkara ni tidak ada jalan lain untuk kita jadi hamba yang patuh pada Allah melainkan dengan inabah, dengan doa, dengan mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inabah ni istilah dalam Quran yang Allah Taala jamin mereka yang ada sifat ni Allah Subhanahu Wa Taala akan bimbing dia. Allah Taala akan bagi hidayah. Wallahu yahdi ilaihi man anab. Allah Taala bagi tahu pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi hidayah kepada mereka yang mana? Man anab, orang yang mana nak jadi hamba Allah, orang yang mana nak kembali pada Allah, orang yang mana nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda ni kena ada pada kita. Sebab tidak ada jalan lain kita nak jadi hamba Allah melainkan dengan izin Allah, melainkan dengan kembali pada Allah, dengan merujuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi tahu dalam surah Yunus, "Wa ma kana li nafsin an tu'minu illa bi idznillah." Tidak ada mana-mana jiwa dapat beriman melainkan dengan izin Allah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bangun tidur sehingga nak tidur, tengok doa Nabi ketika mana nak tidur. Doa nak tidur Nabi banyak kan? Dia bukan semata-mata Allahumma bismika amutu wa ahya, Allahumma bismika amutu wa ahya. Di antara doa Nabi, doa tidur Nabi seperti mana yang diriwayatkan oleh Bara bin Azib radhiyallahu anhu, bila Nabi bagi tahu, kata dia, bila kamu nak tidur maka bacalah Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku serah diri aku padamu ya Allah. Saya hadapkan segala masalah saya padamu ya Allah. Dan saya serahkan wa ufawwid amri ilaik. Saya serahkan segala urusan saya padamu ya Allah. La manja wa la malja minka illa ilaik. Tidak ada tempat selamat, tidak ada tempat berlindung daripada kamu melainkan kepada kamu ya Allah. Raghbatan wa rahbah, dengan penuh raghbah, dengan penuh ingin jadi hamba kamu ya Allah. Wa rahbatan, dengan penuh takut padamu ya Allah. Ya Allah, saya beriman dengan kitab yang kamu turunkan. Saya beriman dengan rasul yang kamu utuskan. Kita boleh nampak rasa suasana yang Nabi, doa yang Nabi baca kan, bagaimana hati seorang mukmin, seorang hamba Allah SWT, dia begitu. Itu masa nak tidur, bila bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian Nabi baca apa? Nabi baca inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Nabi baca doa. Kemudian Nabi baca lagi doa. Tak, bila lepas ambil wuduk nak semaya tahajud ataupun nak pergi semaya fajar, Nabi baca doa apa? Ya Allah, syurga kamu benar ya Allah, neraka kamu benar ya Allah, sirat benar ya Allah, para nabi benar ya Allah, Muhammad benar ya Allah, perjumpaan dengan kamu benar ya Allah. Tengok lantunnya pada pagi hari. Ini yang diajar oleh Nabi kita ni, bagaimana nak jadi hamba Allah, bagaimana supaya kita sentiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi doa-doa yang Nabi ajar pada waktu pagi, pada waktu petang, doa masuk rumah, doa keluar rumah, doa masuk masjid, keluar masjid. Ini semua ni menggambarkan sifat inabah seseorang. Orang begini ni dia memang sentiasa akan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sangat berhajat supaya kita jadi muslim, supaya kita jadi orang yang mana Allah Taala bagi tahu, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu serah pada Allah Subhanahu Wa Taala, diri kamu, jiwa kamu, iaitu dengan kita patuh perintah Allah, dengan kita jauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita sendiri nak usaha, kita tidak ada daya. Sebab tu di antara doa selepas maya juga, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibad. Ya Allah, bantulah saya ya Allah dalam beribadat pada kamu ya Allah. Semua gini. Sebab tu bila kita faham konsep ni, maka kita nak jadi hamba Allah ni, dia akan jadi mudah sikit. Bukan dengan bijak kita, bukan dengan kepandaian kita, bukan dengan kekuatan kita. Kita nak jadi hamba Allah ni dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi sendiri aja, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa selepas maya. Doa di antara doa selepas maya. Ya Allah, jangan serahkan diri aku pada aku ya Allah. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan kamu serahkan diri saya ya Allah pada saya ya Allah. Di antara doa Nabi ajar pada kita doa minta supaya dibersihkan jiwa kita. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, kurnialah pada jiwa aku ni takwa. Kamulah yang dapat membersihkan ya Allah. Tidak ada yang dapat membersihkan melainkan kamu ya Allah. Kamulah waliyuha.
Kamulah yang mana yang melindung jiwa ni. Jadi inilah hadirin hadirat muslimin muslimat, hati seorang yang ada sifat inabah yang Nabi telah tunjuk pada kita dalam hadis-hadis dia, dalam doa-doa yang telah dikumpul oleh ulama-ulama kita ni, dan untuk didik kita, untuk tarbiyah kita bagaimana nak jadi hamba Allah SWT, supaya kita sentiasa jelas maksud hidup kita. Maksud hidup kita. Hadirin hadirat muslimin muslimat, buat apa kita kena jadi hamba Allah? Ini persoalan ni. Buat apa kita kena tunduk pada Allah, kita kena patuh pada Allah? Persoalan ini sentiasa dijawab oleh Allah SWT dalam Al-Quran berkali-kali. Bukan setakat dijawab, bahkan Allah SWT ajar pada kita, lontar ke persoalan. Allah Ta'ala tanya dalam am khuliqu min ghairi syai', yang jadi ada ni jadi sendiri kan? Kita jadi ada ni jadi sendiri kan? Tak ada pencipta kan? Manusia akan perhati bahasa Al-Quran. Am khuliqu min ghairi syai', adakah kamu ni jadi sendiri? Tak, manusia tak boleh nak jawab. Am humul khaliqun, ataupun kamu yang jadi diri kamu? Tak juga. Tak. Apa dia jadi ada ni? Allah Ta'ala jawab, inna khalaqnakum, dalam surah Waqiah, kami yang jadikan kamu. Kenapa kamu tidak percaya? Afara'aitum ma tumnun, tak perhati ke imani kamu ni? Allah Ta'ala bagi tahu. Dia yang jadikan kita. Sebab itulah Dr. Farid Al-Ansari, akhir hidup dia berkali-kali dalam muhadarah dia, dalam khutbah dia, dalam penulisan dia, tokoh ulama daripada Maghrib, dia telah ungkapkan satu perkataan yang mana sangat baik. Dia bagi tahu di antara punca manusia ni tidak ada kekuatan untuk taat perintah Allah, ataupun menyebabkan manusia ni berani langgar perintah Allah, kerana manusia ni sudah hilang rasa ketuhanan. Dia lemahnya ihsas bi makhluqiyatih, ihsas bi rububiyyatihi, bi rububiyyatillah dhaif, wa ihsas bi makhluqiyatihi dhaif. Kata Syekh Dr. Farid Al-Ansari, dia pernah datang di Malaysia ni. Dia bagi tahu punca manusia ni tidak ada kekuatan untuk taat perintah Allah, dia tidak ada kekuatan untuk menjauhi larangan Allah, kerana rasa, bukan maklumat, bukan tahu semua tahu, tapi peringkat rasa ketuhanan itu lemah, dan rasa dia ni makhluk ni pun lemah. Ni. Hadirin hadirat, satu manusia ni tak, bila dia akad nikah, bila kita akad nikah, lepas akad nikah, bila kita kahwin, maka bila kita pergi jabat, kita akan rasa kita ni sebagai seorang suami, kita rasa kita sebagai seorang isteri. Satu orang tu, dia pergi mana-mana pun, bila dia lepas kahwin, dia rasa dia sebagai seorang suami. Dia tak seorang bujian dah. Rasa tu. Rasa. Padahal 20 tahun dulu tak ada hubungan pun, tak pernah duduk sekali, tak pernah cara makan minum, tak ada. Tapi kerana akad nikah tu, maka mula rasa dah. Bila dia ada anak, dia pergi mana? Dia pergi jabat ke, dia pergi mana-mana ke, mesti dia rasa dia sebagai seorang ayah. Dia rasa sebagai seorang ibu. Rasa. Bahkan kalau bersahabat pun dia rasa. Kita dapat rasa dengan Allah. Sebab tu Allah SWT timbulkan bahasa-bahasa dalam Quran untuk menimbulkan ihsas ni, rasa ni. Sebab tu Allah Ta'ala tanya, hal ata 'alal insan, surah yang disunatkan baca pagi Jumaat kan. Tak, bahasa pembentuk pertanyaan dipanggil istilah dalam bahasa Arab istifham inkari. Hal ata 'alal insan hinum. Tengok bahasa guna kan, bismillahirrahmanirrahim, hal ata, jekah lalu, biar khabar, biar suasana pagi tu bukan suasana yang mana apa dia, lesu, bangun tidur, tidak. Bahkan bismillahirrahmanirrahim, hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kalau dalam bahasa Kelantan kita, pagi jekah mula-mula lagi, bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Wahai manusia, mu khabar tak? Dulu mu tak ada. Sebab tak ada, tak boleh nak sebut, tak ada. Lontaran yang Allah SWT gunakan, tak, bahasa yang Allah guna untuk menimbulkan ihsas. Khabar tak dulu mu 30 tahun dulu tak ada, 40 tahun dulu tak ada, 60 tahun dulu tak ada. Ya jadi ada ni lagu mana? Baru boleh jadi ada ni. Inna khalaqnal insana min, kami yang jadikan manusia. Bapak Allah Ta'ala buat ni, nabtali, sebagai ujian. Jawapan Allah Ta'ala bagi tu.
Allah Ta'ala sudah buat keputusan. Kita tahu, kita mari sini bukan kerana permintaan daripada kita, permohonan daripada, tidak. Allah buat keputusan. Allah telah buat keputusan untuk jadikan kita. Allah, kami yang jadikan kamu. Sebab tu dalam surah Baqarah, bila Allah Ta'ala perkenalkan dia, Allah Ta'ala suruh kita bertakwa pada dia, suruh beribadat pada dia. Allah Ta'ala dahului dengan penerangan bahawa dia yang jadikan kita. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu, tunduklah pada Tuhan kamu. Bapa kena tunduk. Siapa dia Tuhan? Alladzi khalaq, yang buat kamu. Dia bagi tahu, yang buat kita. Dalam surah An-Nisa, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu pada Allah. Apa? Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang jadi kepada kamu asalnya daripada satu jiwa, daripada jenis yang sama. Allah SWT minta pada kita supaya bertakwa pada dia, minta daripada kita supaya beribadat pada dia atas dasar apa? Kerana dia buat kita. Kerana dia buat kita. Kita ni makhluk dia, kita ni kejadian dia. Dia atas kita ni sebagai ujian. Dia telah bagi pada kita, dia bagi tahu, kami yang jadikan kamu asal daripada setiap imani yang bercampur. Maksudnya nabtali untuk ujian. Oleh kerana itu kami telah bagi kepada dia kewarasan. Kami telah tunjukkan jalan. Faja'alnahu sami'an basira. Kami bagi pendengaran dan penglihatan. Dan kami telah bagi kewarasan. Jalan yang benar, jalan yang salah. Kami tunjuk belakang. Allah Ta'ala bagi tahu. Lepas tu kita buat putusan. Kita pilih. Dunia tempat ujian. Ni pun asas yang mana dalam Quran berkali-kali ulai pada kita. Kalau kita tak faham ni, kita sumak. Kita nak main bapa Allah Ta'ala buat sakit. Tak. Bapa kena stroke. Bapa kena sakit gini. Bapa susah. Bapa cacat. Bapa. Dah tak selesai. Tak. Allah Ta'ala bagi tahu, kami yang jadikan. Bapa jadikan sebagai ujian. Dan Allah Ta'ala jadikan kaya, miskin, sakit, sihat ni. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebahagian kamu pada sebahagian yang lain tu berbeza kedudukan dia tu, keadaan dia tu sebagai ujian. Fitnatan, untuk uji. Atasbirun, kamu boleh sabar tak? Boleh sabar tak? Dia bagi tahu. Sebab tu perkara ni tak, kita kena jelas. Sebab qadiyah kita ni bukan qadiyah mata-mata kehidupan sini. Sepah ni kerana kehidupan yang sebenar, kehidupan akhirat. Yang mana setiap muka surat Quran ni bagi tahu pada kita, bahkan tugas Nabi sebenarnya bagi tahu tentang akhirat. Nabi bila Allah Ta'ala perintahkan ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir, dak wahai muslimun bangun, bagi peringatan pada kaum. Nabi mula-mula sekali kumpul kaum dia ayat apa dia? Ayat akhirat. Nabi kumpul ke Bani Hashim, semua kumpul. Tak. Bagi tahu pada Bani Hashim bahawa depan kamu nanti bila lepas kehidupan ni ada satu kehidupan. Ada satu kehidupan yang sebenar, yang lebih hakikat daripada kehidupan sini, iaitu kehidupan akhirat. Satu hari sana, 1000 tahun sini. Satu hari sana, 1000 tahun sini. Ini di hadapan kita. Baki masa yang Allah Ta'ala bagi pada kita lagi ni dah. Kita kena betul-betul buat persiapan. Kita dan keluarga kita, dan perintah Allah. Tak? Allah Ta'ala uji kita dengan perintah. Dunia Allah Ta'ala kata kami datang untuk uji kamu. Uji bukan semata-mata dengan takwir, dengan kejadian miskin, sakit. Tidak. Allah SWT uji dengan apa? Dengan perintah dan larangan. Ini pun bentuk ujian. Perintah dan larangan. Perintah dan larangan lagu mana? Yang berkait dengan diri kita, yang berkait dengan Allah Ta'ala bebankan tanggungjawab pada kita. Perintah-perintah dan larangan. Dalam Quran, dalam surah Al-A'raf, Allah Ta'ala bagi tahu pada kita, dulu kita masa di alam arwah dulu, kita bukan siapa-siapa. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum. Allah Taala bagi tahu, ingatlah ketika mana kami kumpul kamu di alam arwah dulu. Bila Allah Taala jadikan Nabi Adam, Allah Taala telah kumpulkan kita semua, zuriat Nabi Adam sampai hari kiamat di satu tempat. Dan ketika itu kita sangat jelas tentang Allah. Dulu kita jelas, sebab tu fitrah. Jadi hamba Allah ni fitrah. Dulu kita bukan ayah siapa-siapa, kita bukan bini siapa-siapa, kita bukan tok lelaki siapa-siapa, kita bukan anak siapa-siapa. Kita masing-masing dulu.
Ini Quran bagi tahu, Quran gambar kepada kita. Allah Taala kata, aku ayat sekarang ini supaya antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Supaya kamu tak kata nanti di akhirat nanti, ya Allah kami tak ingat. Tengok Allah Taala ayat. Supaya kamu tak kata. Ni kami ayat bagi tahu. Au taqulu inna ma asyraka abauna min qabl wa kunna min dzurriyyatihim afatuhlikuna bima fa'alal mumtilun. Ataupun supaya kamu tak kata nanti, ya Allah kami ni mangsa keadaan saya ni lahir dari keluarga orang yang mana taat perintah Allah. Saya ni lahir dari keadaan orang derhaka pada Allah. Sebab tu saya gini, ya Allah adakah patut kamu nak binasakan saya? Sebab ke saya ni mangsa keadaan. Allah kata tak boleh. Sebab itu kami turunkan kitab ni. Allah Taala sudah jelas. Hujah sebenarnya sudah tegak kan. Semua sudah tegak. Tua-tua sini semua yang ada di sini semua mewakili bagi orang yang mana tak mari, mana tak taat perintah Allah Taala. Tua-tua jadi hujah pada mereka. Orang yang mana bagi tahu saya tak semaya sebab saya tak ada, saya sibuk. Tua-tua jadi hujah. Ni orang ni sibuk juga. Dia ada kedai juga. Dia ada hijau juga. Dia sakit juga. Semua jadi hujah. Orang Cina hotel masuk Islam yang ada sini dia tak boleh berhujah dah. Ada Cina sepuluh dia juga masuk Islam. Ada yang Cina sepuluh dia masuk Islam juga. Tak boleh. Batal dah hujah. Allah Taala bagi tahu dalam surah Fussilat. Innal ladina yujadiluna fi ayatina ba'da mastujiba lahum hujjatuhum dahidah. Orang yang mencuba berhujah di akhirat nanti. Berhujah depan Allah Subhanahu Wa Taala, dia ni mangsa keadaan gini-gini. Selepas ada orang seperti mana dia juga beriman juga. Tak boleh. Hujah dia gagal belakang. Hujah gagal. Jadi Quran ni jelas dah. Quran sendiri dengar ya Quran ni ada kitab Allah maksudnya. Maka hujah orang tak boleh nak berhujah dah. Allah Taala sudah jelas. Dan kita dulu alat arwah begitu kan. Kita sangat jelas. Dan kita mai ke dunia ni sebab kita tahu, kita terima Allah Taala telah tahu kan amanah ni nak siapa. Allah Taala bagi inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha. Ayat sudah makruf. Allah Taala telah tahu kan siapa dia nak pikul amanah ni. Amanah apa dia? Datang ke dunia dia akan diuji dengan perintah dan larangan. Semua langit bumi tak sib belakang. Manusia angkat tangan. Kita angkat tangan. Walaupun kita tak ingat tu tak ada makna. Kita memang sifat kita lagu tu tak ingat tu memang sifat kita dah. Masa kita umur 4 tahun dulu, mak kita cerita dia kata, "Mu enggak masa kecil mula agak gini kita kata, "Yalah." Tapi kita percaya kan? Sebab mak kita rakyat, ayah kita rakyat. Kita tak ingat rasa. Ni Allah SWT bagi tahu. Dia jadikan kita. Dia ala arwah dulu. Betul Allah Taala sentiasa ulang kan perkataan tu bila Allah Taala tanya, "Alastu bi rabbik?" Bukankah aku ni Tuhan kamu? Kita jawab kau, "Bala." Bahkan ya Allah. Ni jawapan yang benar dia kenal. Satu orang jumpa satu orang, bukan demonis kelas kau. Pertanyaan begini ni kerana ada hubungan dah. Kerana ada hubungan dah. Kalau kita tidak ada hubungan, tak ada kena gapo-gapo, kita tak boleh guna bahasa tu. Allah Taala bagi tahu pada kita. Tapi Allah Taala sifat kita pun memang begitu kan. Sifat kita kalau kita ditawar ke satu pekerjaan yang mana gaji dia begitu lumayan. Tak, bukan setakat lumayan, lagi luar biasa. Tak, dengan apa yang ada pada kita ni cukup syarat. CJ kita cukup, kelayakan ada pada kita. Dengan gaji yang begitu istimewa, kemudian dijamin tidak melebihi kemampuan kita. Kita terima ke tak? Allah Taala bagi tahu kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala tidak akan uji kita melainkan mengikut kadar kemampuan kita. Dia kalau berjaya masuk syurga. Dia syurga ni kamu dia begitu hebat. Sebab tu kita berani. Sebab tu kita terima. Dia memang sifat kita sampai sekarang sifat kita gitu. Kita ditawarkan satu pekerjaan yang mana gaji begitu. Tak, kalau kita kata $200,000 ataupun 2 juta. Dengan kelayakan yang ada pada kita, dan kita diberitahu bahawa kerja kita tidak akan dibebankan melainkan mengikut kadar kemampuan kita. Kita akan terima lalu. Isi boreh lalu. Ini sifat kita. Dan hijab apa dia? Mari atas dunia ni bagaimana diuji dengan perintah dan larangan Allah SWT. Maka Allah Taala hantar kita. Lahir kita pada zaman yang mengikut hikmah daripada Allah SWT. Orang yang lahir di zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Nuh, lahir zaman Nabi Hud, lahir zaman Nabi Musa, lahir zaman Nabi Isa, lahir zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lahir zaman kita. Sekarang ini giliran kita. Cerita-cerita mereka telah dicerita oleh Allah SWT. Asalnya dia dulu seperti kita juga, dia ahli arwah dulu.
Maka dia mari dulu pergi duduk zaman Nabi Nuh. Allah Ta'ala cerita panjang lebar pada kita supaya kita orang kemudian ni dapat ambil manfaat. Sekarang kita bila lahir ke dunia, jadilah kita anak-anak seseorang. Bila besar lagi jadi adik-beradik pada seorang. Bila besar lagi dah dewasa, nikah, jadi suami, jadi isteri. Besar lagi jadi ayah, jadi datuk. Dan inilah perintah dan larangan Allah SWT bermula. Sebagai seorang anak, bagaimana kita dengan ayah? Sebagai seorang adik-beradik, hubungan silaturahim lagu mana? Ni perintah dan larangan Allah ada. Bila kita dewasa cari makan, di situ ada halal, ada haram yang masih kita patuhi. Bila kita jadi ayah, maka kita ada tanggungjawab yang mesti kita sempurnakan jadi seorang suami. Ini semata. Lepas tu kita akan dipanggil balik semula. Dan setiap semua tu akan ditanya. Ini hakikat kehidupan yang mesti kita faham, yang Quran sentiasa bagi tahu pada kita. Dan telah hantar satu orang rasul bagi setiap umat ni, tunjuk lagu mana nak jadi hamba Allah. Sebagai seorang bapa, sebagai seorang peniaga, sebagai seorang apa keadaan, bagaimana nak jadi hamba telah ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena usaha. Kena usaha. Tak, sebelum kita mati jumpa Allah SWT semula, baki masa ni, Allah Ta'ala telah perintah dah pada kita ni. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu ni tunduk dan patuh pada Allah. Jangan mati dalam keadaan nyadar gitu, bahaya. Qadiyah bahaya, neraka. Neraka tak padai. Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran. Suasana yang sangat dahsyat. Bukan setakat neraka tak padai, pada mahsyar tak padai dah. Satu hari sana 1000 tahun. Sebelum dihisap, kita akan berkumpul daripada mahsyar. Matahari sebatu. Beratus tahun tak ada makan, tak ada minum. Dalam surah Taha gambar ke wajah manusia ketika itu biru. Banyak. Sama ada tak cukup oksigen ke, tak, kerana kelaparan ke, Allah. Tapi gitu gambaran yang Allah Ta'ala gambarkan. Soalnya yang menakutkan. Akan pajar manusia langgar perintah Allah Ta'ala kerana perut belakang. Kerana nak jaga perut dia, langgar perintah Allah SWT. Maka Allah Ta'ala biarkan tanpa makan, tanpa minum beratus tahun, tanpa pakaian, telanjang bogel. Dia menyesal di sana tidak ada guna. Tapi sekarang waktu yang sangat bernilai. Dan usaha yang perlu kita buat, dia kena jaga. Kita ada tanggungjawab terhadap diri kita, bagaimana nak jadi hamba Allah. Keluarga kita, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Allah Ta'ala kata, perintah pada keluarga kamu. Ni tanggungjawab kita. Ahli keluarga kita ni tanggungjawab kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Lindungilah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Tanggungjawab kita. Rugi kita atas dunia bukan main kita jaga. Kita nak perlindungan. Kita nak ada tempat berlindung. Janji keluarga kita selamat. Janji kita selamat untuk kehidupan yang sementara 60-70 tahun je. Umuman. Sedangkan selepas ni satu kehidupan yang sangat panjang. Pasti usaha yang perlu dibuat, yang perlu kena yang mana lebih hebat lagi. Yang kita kena fikir. Dia bukan dengan jangan nyadar lagu tu bahaya. Keadaan yang sangat bahaya. Tapi kalau perkara ni kita tidak jelas kerana kelemahan kita, kerana kejahilan kita, maka kita akan tanggung risiko yang sangat besar. Yang mana Allah Ta'ala gambarkan dalam surah Zukhruf. Tengok surah Az-Zumar. Allah Ta'ala gambarkan, bahkan dalam surah lain ada gambarnya suasana manusia di akhirat kan. Bila mati baru khabar sungguh akhirat. Wa badalahum ma lam yahtasibu. Baru jelas pada mereka apa yang mereka tidak sangka. Allah Ta'ala guna ayat pun ihtisab. Langsung tak memikir. Tak pernah buat hisap, tidak pernah buat hitung, tidak hitung perkara ni. Barulah mereka jelas. Di akhirat baru perkara tu jelas, tu bahaya. Benda tak boleh buat apa dah. Tapi selagi mana kita diberi nafas, dilanjutkan usaha, ini benda nikmat yang sangat besar. Segala masalah yang kita hadapi benda kecil ni. Paling besar nyawa yang Allah Ta'ala bagi ni, baki masa ni besar. Sebab Allah Ta'ala tak minta banyak kan? Allah Ta'ala minta jangan kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Tu je. Dia nak jelas tentang perkara ni, tengok hadis Nabi bagi tahu kan. Allah Ta'ala minta secara mana? Seperti mana satu orang yang Nabi cerita kan, yang telah bunuh 100 orang. Tak, dia telah bunuh 99 orang. Kemudian dia tanya satu orang alim, boleh satu ahli ibadat, aku telah bunuh 99 orang. Ada peluang lagi untuk jadi hamba Allah, untuk taubat kepada Allah. Orang itu kata tak ada 99 orang bunuh, mana boleh. Tak yatimkan anak orang, janda ke isteri berapa ramai. Tak, mana ada peluang nak taubat. Maka dia cukup 100 orang lagu ni. Tapi Allah SWT bagi taufik pada dia nak taubat, nak jadi hamba Allah. Dia bagi tanya satu orang alim, dia telah bunuh 100 orang. Orang lain kata boleh.
Tapi dengan syarat dia kena berpindah daripada tempat dia tu pergi ke tempat yang ada suasana yang baik. Maka dia berpindah. Dalam perjalanan dia meninggal. Ini mati dalam keadaan nak jadi hamba Allah. Kita nak gitu. Semudah tu ya sebenarnya. Bukan nak jaga sembahyang tahajud tiap-tiap malam, puasa, Isnin Khamis sempurna. Tidak, kita nak pujuk diri kita, keluarga kita, semua orang yang kita kenal ni mati dalam keadaan nak jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan tu, dalam keadaan tidak sempurna amal, tapi hati dia, niat dia nak jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni kita kena usah. Dia kan cerah keluar dia kan. Hak ni tak ada amalan lagi. Baru dalam perjalanan nak jadi hamba Allah. Mana mudah sangat untuk selamat akhirat sebenarnya. Tapi kalau usaha tidak dibuat, tak, maka mati dalam keadaan begitu sangat bahaya. Sangat bahaya. Sebab qadiyah kehidupan akhirat. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut teori, dari sudut perbahasan memang begitulah. Tapi masalah manusia ni, Al-Quran juga bagi tahu pada kita, Nabi juga bagi tahu pada kita. Dari sudut kefahaman dia mudah nak jadi hamba Allah, nak taat perintah Allah. Tapi bila sampai masa dia tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan. Sebab itulah dalam Quran jelas kita ni. Tak, manusia ni kena kenal diri dia. Sebab tu Allah Ta'ala perkenalkan. Selain daripada Allah Ta'ala cerita tentang Allah, Allah Ta'ala cerita tentang kita. Sifat kita. Sebab tu orang yang mana tak kenal diri dia, tak kenal hakikat manusia, maka dia akan bermasalah. Tak? Seorang ayah, seorang ketua keluarga kan, tak, dia tak siwi anak dia bising ke tak? Nampak bising ataupun jerit tak? Bagi telefon, bagi ke apa? Orang lah ni kan? Tak siwi anak dia ganggu dia. Nak suruh senyap agak, ke apa dia nak? Tak. Nak telefon, telefon. Nak muter, muter. Tak siwi ganggu. Tak siwi terganggu. Tak siwi suasana tegar. Dia dengan anak tak siwi tegar. Nak suruh jadi molek pula semua. Ni orang tak kenal manusia. Dia jadi lagu mana? Nanti kalau anak jatuh tu duk main mutu. Duk berlomba mutu. Jadi bila masalah nanti, bila berlaku masalah, tepuh kereta orang, tepuh anak orang kan tak? Mula dia pening. Buat apa buat kayah lagu ni? Buat apa buat kemal lagu ni? Masalah siapa dia? Masalah dia sebenarnya. Masalah dia. Dia tak pernah didik, dia tak pernah tarbiyah anak dia. Sebab manusia ni, dia bukan semata-mata dia makhluk yang mana dia ada kelemahan dia. Ya Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran ni, dalam Quran bahasa manusia ni siapa dia? Allah Ta'ala takrif haluk, jenis gopuh, jenis ajul. Mana yang sama. Allah Ta'ala manusia ni kalau dalam bahasa mudah ni, manusia jenis makhluk yang tidak dapat kawal diri. Ni manusia. Ini kelemahan kita. Ini kan. Dan perkara ni Quran bagi tahu. Quran bagi tahu pada kita. Dan Nabi telah ajar pada kita, dan Quran bagi tahu pada kita bagaimana nak supaya manusia ni dapat kawal diri dia. Dapat kawal diri dia. Kalau tidak, manusia ni memang sifat dia lagu ni. Allah Ta'ala jelas kata psikologi manusia ni. Manusia bila dia ditimpa di musibah, dalam surah Isra, manusia ni Allah Ta'ala, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu kal khair. Wa yad'ul insanu bisyarr du'aahu al khair. Innal insan kana ajul. Allah Ta'ala bagi tahu, manusia ni bila dia ditimpa musibah, dia tak nak kontrol. Tak. Dia akan minta musibah, bila dia ditimpa musibah, dia tak nak kawan. Sakit ke, gapo ke tak? Dia tak nak. Maka dia minta gapo dia? Dia minta keburukan menimpa dia tu seperti mana dia minta kebaikan. Bila dia minta kebaikan tak dapat, minta sembuh tak boleh, minta gini sakit, bila tak boleh nak tahan kan? Ya Allah mampu ya Allah. Asal nak bagi tahu manusia ni, dia minta keburukan kepada diri dia ni bila dia kena musibah seperti mana dia minta kebaikan. Dia Allah Ta'ala bagi tahu manusia sifat dia gopoh. Dalam Quran juga Allah Ta'ala bagi tahu manusia ni yang tidak ada hubungan dengan Allah. Bila dia ditimpa musibah, bila dia diberi nikmat, dia akan jadi sombong. Bila dia diberi musibah, dia akan putus asa. Ni asah dalam Quran bagi tahu. Asah manusia. Ni asah kita. Dia kerana asah kita ni lah iblis berani cabar Allah SWT sesatkan kita. Iblis ni tagar dia masuk dalam neraka kerana deki pada Nabi Adam. Sakit hati pada perintah Allah. Allah Ta'ala suruh dia sujud pada Nabi Adam. Dia tak puas hati. Dia rasa lebih mulia dia rasa terhina. Ni punca dia. Tapi dia berendam, dia sehingga dia tangguh cagar diri dia dari neraka.
Kalau kamu lanjutkan usia aku ya Allah pada kiamat, aku akan buktikan bahawa ada yang tidak layak, keturunan yang tidak layak dihormati. Aku akan tunjuk pada kamu bagaimana aku akan sesatkan seluruh keturunan dia kecuali sedikit. Nabi Adam itu tak ada anak lagi, tapi dia boleh confident untuk sesatkan kita. Dia betul dia kan? Betul dia. 7 bilion, 1 bilion je Islam. Asal manusia semua Islam, asal semua. Allah Ta'ala bagi tahu, kana an-nasu ummatan wahidah. Asalnya manusia ni satu umat yang patuh pada Allah. Asalnya pada Nabi Adam, semua patuh. Siapa sampai Nabi Nuh punah, patut Allah Ta'ala binasa, derhaka. Tinggal umat Nabi Nuh tak, asalnya. Bagaimana dia tahu dia boleh ni? Sebab dia tahu kelemahan kita. Dia tahu mana kelemahan kita. Sebab dia sudah kaji kita dah. Kita ni makhluk yang mana tidak dapat menguasai diri. Kita ni makhluk, Nabi bagi tahu pada kita adalah hadis Ibnu Abbas ya, hadis dari Bukhari Muslim. Kata Iblis, aku tahu dah makhluk ni. Bila Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam, Allah Ta'ala letak satu tempat, Iblis telah kaji tawaf 40 hari. Kata Iblis, araftu annahu khalaqa khalqan ajwaf la yatamalak nafsah. Aku tahu dah, Allah Ta'ala telah jadikan satu makhluk yang berongga ni, manusia ni, Nabi Adam tu, jenis yang mana tidak dapat menguasai diri. Bagai boleh kecek. Kecek. Asal manusia. Ini kelemahan kita. Ini kelemahan kita. Kita ni boleh kena kecek. Sebab tu agama mari didik kita, tarbiyah kita. Bagaimana jadi manusia yang dapat kuasai diri. Sebab tu Nabi bagi al-kaisu man dana nafsah. Orang yang syirik ni, orang yang mana dapat kawal diri. Sebab tu di antara nama agama ni man dana nafsah. Dana ni man hafidha nafsah. Orang yang dapat kawal diri. Ini sebenarnya agama. Para anbiya, nabi mari ajar pada kita ni bagaimana nak jadi kawal diri kita. Bagaimana nak didik. Sebab tu umur 7 tahun suruh semaya. Semaya ni simbol asas untuk manusia dapat kawal diri. 7 tahun kita tidak disyariatkan lagi untuk beribadat pada Allah. Bukan umur taklif. 7 tahun tidak taklif, tapi tengok syariat suruh didik. Berapa? Bermulanya kita kena didik keluarga kita, anak kita ni umur 7 tahun tu suruh semaya berapa? Suruh belajar kawal diri. Boleh main, boleh berungga, tapi waktu semaya senyap kawal diri. 5 kali sehari. Lepas 4 tahun tak lendik juga, bau piak. Tapi mustahil kan? Tak 5 kali sehari, kali dengan setahun 360 hari, kali dengan 12 bulan, kali dengan 4 tahun. Berapa ribu kali semua. Tak jadi lagi. Kalau tak jadi kerana kecuaian kita tu. Biasanya manusia ni Allah Ta'ala tahu dah tu, Nabi tahu dah tu, pandai dah tu. Pandai. Akan dapat lahir generasi yang mudah, yang dapat kawal, yang dengar kata, yang patuh, yang taat, mudah. Kita sudah ada. Sebab tu syariat semua begini. Hikmah-hikmah dia, baik semaya, baik puasa, baik zakat, baik haji sebenarnya untuk didik manusia supaya jadi manusia yang mana dapat kawal diri. Sebab semua masalah, puncanya masalah ni berlaku kerana manusia tidak dapat kawal diri. Manusia tidak dapat kawal diri. Perceraian, perbalahan, peperangan berlaku kerana manusia tidak dapat kawal diri. Jadi kita sudah ada dalam syariat kita cukup sempurna asas-asas yang ada pada kita. Cuma nak lagi biar kita buat dengan penuh kefahaman. Di hadapan kita sudah ada kitab Allah, dia sudah ada panduan Nabi SAW, yang mana semua ni untuk kita, untuk kebaikan kita, bagaimana nak bina kehidupan dunia dan bagaimana nak bina kehidupan akhirat. Sebenarnya sebab itulah hadirin hadirat muslim muslimat, dak perkara ni kita kena sentiasa muzakarah, kita dengan sama-sama kita dengan keluarga kita kena ada program, kena ada majlis-majlis seperti mana kita buat di masjid ni. Kita kena hidupkan majlis-majlis dalam rumah kita. Sebab perkara besar, kehidupan akhirat ni perkara besar. Maksud hidup kita ni bagaimana kita, isteri kita dapat taat perintah Allah, bagaimana kita, isteri kita, anak-anak kita dapat taat perintah Allah semua dengan sempurna, supaya kita luluh. Ini kita kena fikir bagaimana dak muzakarah dengan asatizah, dengan ustaz-ustaz mari, bagaimana hidupkan agama dalam rumah tangga kita, dalam masyarakat kita. InsyaAllah apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang kurang daripada hamba, aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam nabi Muhammad nabiyyi wa rasulahu walhamdulillah.